Kerajaan Sarawak mencadangkan penganjuran sebuah festival tari antarabangsa yang menghimpunkan keunikan pelbagai tarian tradisional dari Malaysia dan serata dunia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berharap festival itu dapat dimulakan tahun depan dan akan menjadi acara tahunan dalam kalender kebudayaan Sarawak. Cadangan itu dilihat sebagai satu usaha penting mengangkat kesenian pelbagai suku kaum khususnya di Sarawak agar terus dikenali dan dipertahankan. Ia juga berdasarkan kejayaan Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia yang telah diiktiraf antara 20 festival muzik terbaik dunia. Kerana kita ada 34 suku kaum, definitely kita ada lebih daripada 34 jenis tarian. Yang mana kalau kita biarkan begitu saja, kemungkinannya boleh senyap. Kerana pada masa ini kalau ada acara-acara tonggak diadakan, kita selalunya mengambil Melayu Melanau, Iban, Bidayu, Orang Ulu. Orang Ulu tu dia berpuluh-puluh suku kaum. Ujarnya lagi, idea penganjuran festival itu disahirkan Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Ia berpeluang membuka ruang kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk penggiat seni, agensi pelancongan dan badan kebudayaan antarabangsa. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat daripada Jabatan Penyiaran Sarawak di pejabatnya di Kuching. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Abdul Karim berkata kementeriannya akan terus memperkukuh kerjasama RTM dalam mengangkat martabat seni, budaya dan industri kreatif tempatan. Menurutnya, kolaborasi antara kedua-dua pihak bukanlah sesuatu yang baharu, malah telah menjadi tradisi tahunan menerusi penganjuran pelbagai program bersifat kebudayaan dan kesenian. Antara program utama yang mendapat sentuhan bersama ialah Bintang P. Ramlee, Bintang Kecil serta beberapa lagi acara berprestij. Tambahnya, RTM serta institusi pengajian tinggi seperti UiTM dan UNIMAS juga memainkan peranan penting dalam menjayakan program seperti Festival Tari Borneo yang menghimpunkan universiti-universiti dari seluruh Borneo. Sementara itu, kunjungan hormat RTM Sarawak yang diketuai Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya bertujuan memperincikan program tonggak RTM yang bakal diadakan tahun ini. Antaranya Bintang Kecil, konsert 34 Jam dan Bermukun. 741 peserta projek pembangunan Tanah Hak Adat Bumiputera NCR di kawasan Kendai dan Selampit di Lundu diminta memohon penyukatan lot tanah individu di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN. Adun Opar Bidi Sujang berkata ia bagi mempercepatkan pemilikan lot tanah peserta yang terlibat. Katanya permohonan boleh dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS. Kebiasaannya peserta pembangunan tanah NCR akan diberi geran pemilikan lot individu selepas habis tempoh projek pembangunan dan ia mengambil masa yang lama untuk geran dikeluarkan. Justru bagi mempercepatkan pengeluaran geran tanah, peserta boleh memohon kepada JTS untuk proses penyukatan di bawah Seksyen 18 KTN. As long as tiada pertikaian, tak ada pertikaian lagi dan keluasan semua sudah diketahui, dia tidak akan mengambil masa yang lama. Ya. That's why very important today, dia dah tahu di mana lot dia. Lepas ini kita akan buat di bawah Seksyen 18. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan surat pengesahan penyertaan projek pembangunan tanah NCR di Kampung Selampit, Lundu. Dalam perkembangan lain, Billy berkata pelaksanaan projek jalan-jalan pertanian di kawasan Dun Opar masih diteruskan. Beliau akan memastikan kesemua 58 kampung di Dun Opar mendapat projek jalan pertanian. Saya tak boleh bagi dia pokok sawit. Saya tak boleh bagi dia buah nanas. Saya tak boleh bagi dia lada. Saya tak boleh bagi dia kopi. Sebab terlalu ramai kan. Tapi kita buka jalan, mereka boleh usahakan sendiri. This is very important. Menurut beliau lagi, pelaksanaan jalan pertanian di kawasan itu mendapat bantuan dana daripada Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA.
Kira-kira 100 peserta menyertai program promosi turun padang Jom Edcop mempromosi latihan dan pendidikan koperasi di Bandar Semanggang Sri Aman. Program Anjuran Institut Koperasi Malaysia IKMA Zon Sarawak merupakan kesinambungan daripada program yang telah diadakan di beberapa tempat sebelum ini. Hadir merasmikan program tersebut Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Seri Doris Sophia Brody. Beliau dalam ucapannya memuji usaha IKMA Sarawak meningkatkan pengetahuan dan kemahiran masyarakat berkaitan koperasi dan berharap peserta mendapat manfaat daripada program berkenaan. Beliau juga berharap IKMA Sarawak dapat terus memimpin 41 koperasi aktif di bahagian Sri Aman. Ini kerana Sri Aman mempunyai produk serta perkhidmatan yang berpotensi dipromosi ke pasaran lebih luas. Datuk Seri Doris turut tertarik dengan perkongsian ilmu mengenai Pakumidin, jana pendapatan lumayan oleh Jabatan Pertanian Sarawak. Katanya Pakumidin, tanaman atau makanan yang sinonim dengan masyarakat negeri ini mampu menjadi sumber ekonomi penduduk luar bandar jika diusahakan secara komersial. Semua pihak mempunyai peranan masing-masing menjaga alam sekitar dan sumber air untuk kegunaan sejagat. Oleh itu, Ketua Pegawai Operasi Sarawak Water Sendirian Berhad, Effendi Tahir berkata tema Hari Air Sedunia tahun ini amat bertepatan dengan usaha itu yang menekankan pemeliharaan glasier sebagai sumber air global. Jelas beliau walaupun glasier tidak kelihatan dalam landskap Sarawak namun kemerosotannya memberi kesan langsung kepada komuniti seluruh dunia. Glasier menyimpan kira-kira 70% daripada sumber air tawar dunia. Peningkatan suhu global menyebabkan glasier mencair, seterusnya menjejaskan sistem air dan ekosistem dunia yang memberi kesan kepada curah hujan, aliran sungai dan ketersediaan air. Justru usaha mengurangkan pencemaran, penjimatan air dan melindungi hutan dapat membantu menangani perubahan iklim dan memelihara glasier. Di peringkat komuniti, Effendi menggalakkan pelajar menjadi ejen perubahan melalui inovasi dan penyelidikan berkaitan sumber air. Manakala pemimpin masyarakat disaran mengetuai inisiatif pemeliharaan alam sekitar. Beliau berucap merasmikan Sarawak Water World Water Day 2025 di Miri. RTM Sarawak akan mengadakan showcase Dinamika 79 Sabtu ini bersempena sambutan Hari RTM ke-79. Program akan berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching bermula 9 malam. Showcase itu nanti akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan serta para penyampai radio RTM Sarawak selain persembahan bermukun. Yang menjadi highlight ataupun kemuncaknya adalah showcase Dinamika 79 yang akan melibatkan penyertaan artis-artis dari Semenanjung. Kita ada Roy Kapila, artis-artis tempatan juga. Kita ada Ramles Water, Rosie Izzy, Shen Liao bersama kita, Firdaus Materang, dan menampilkan juga DJ-DJ RTM Sarawak bergabung dalam satu pentas menjayakan Dinamika 79. Orang ramai dijemput hadir menyaksikan showcase tersebut dengan masuk adalah percuma. Pada 11 pagi hari yang sama, RTM Sarawak akan melaksanakan program tanggungjawab sosial dengan menyantuni golongan memerlukan di sekitar Kuching. Sekian berita pagi Sarawak dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.